Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 97. Saya hari ini Amin Fuad bersama dengan rakan saya Jufri, Amir Arafat dan juga Izzy Nazri. Kita kembali lagi berempat untuk membincangkan Liga Super. Walaupun sebenarnya Liga Super dah bermula dan sebenarnya macam tak adil lah kita buat ramalan ni sebenarnya sebelum Liga Super bermula, tapi kita dapat tengok sikit macam mana pasukan-pasukan ni, persediaan pasukan-pasukan ada. Mungkin bila video ni ditayangkan nanti kita boleh cakap yang sebenarnya kita dah tengok pun perlawanan minggu pertama dan perlawanan minggu kedua untuk hari Selasa dah tengok. Cumanya ada yang kita belum tengok lah macam perlawanan JDT apa benda tu semua. Dan so kita nak buat ramalan lah untuk episod kali ni. Kita start dengan Izzy dulu. Juara Liga Super 2021. Untuk soalan nombor 1, siapa juara, aku rasa tak lain tak bukanlah seperti yang kita pernah cakap sebelum ni, JDT akan mengekalkan kejuaraan yang ke-8 insyaAllah. Jadi aku menyangkakan itulah yang akan berlaku untuk musim kali ni. Melaka United, macam mana? Boleh juara? Melaka United aku mungkin sasarkan dia mungkin akan terturun kot. Juara. Ini daripada musim 2019 yang tertangguh pun kita dah cakap, yang ketujuh untuk milik dia. Tiap musim orang akan bertanding untuk tempat kedua. Tak lain tak bukan untuk 15 tahun akan datang. Memang 10,000 langkah ke hadapan. Johor Darul Takzim. Juf, ada pasukan lain ataupun sama? Kalau dah semua bagi Johor, aku bagi Selangor tu. Aku doa Terengganu lah. Dengan cara permainan Terengganu ni, aku rasa dia boleh gigit lah sikit kot. Nak pusi ball tadi park the bus ke apa, okey lah kot. Okey, Terengganu aku ramalkan JDT jugalah sebab aku rasa ini macam Izzy cakap mengejar kejuaraan ke-8 berturut-turut. Aku dapat rasakan Juh pun akan cakap JDT. Cumanya dia saja dia cakap pasukan Terengganu. Okey, untuk pencabar-pencabar ni aku just masuk sikit-sikit lah pencabar-pencabar yang lain, 4 pasukan terbaik selain JDT nombor 1 mengikut turutan 2, 3 dan 4. Mana pasukan yang korang ramalkan? Izzy. Okay, untuk aku tadi aku dah cakap juara JDT. Jadi nombor 1 JDT lah. Nombor 2 aku setuju dengan Juf, Terengganu. Walaupun Juf kata Terengganu bakal jadi juara ataupun dia meramalkan Terengganu akan jadi pencabar untuk kejuaraan, tapi aku menyangkakan Terengganu akan kekal di nombor 2. Nombor 3 Selangor. Okay, the reason why aku rasa kenapa Selangor, baru 2 game lah kan, so aku rasa banyak benda yang perlu blend lagi untuk tim Selangor kan, tentang pemain-pemain yang ada. Basically kita tengok pun Manuel Conrad pun banyak tak diturunkan sebagai first 11. Aku tak pasti, jarang sebenarnya. Tapi tak tahu lah, season ni aku perasan pemain import tak semestinya kena turun semua. Macam season sebelum ni ataupun 2 season, 3 season sebelum ni, kalau kita tengok kalau ada import memang dia akan balun import tu untuk main first 11. Tapi di season aku tengok ada few teams lah, macam UiTM pun sama, Selangor pun sama. Mungkin player import tu tak fit, aku tak pastilah. Tapi macam aku cakap, aku menyangkakan Selangor akan duduk dalam top 4 di tempat ketiga. Dan nombor 4, yang ni rare sikit lah. Aku nak, ini sebenarnya aku nak lah, KL City FC. Betul nama tim dia apa? KL City FC ke KL City saja? Anwar Musa FC. Tak adalah. KL City FC. KL City FC. Okey, aku letak KL City FC sebagai aku punya ramalan untuk tempat keempat. Okey. Pelik tak ada Kedah, pelik tak ada Pahang. Aku rasa di season Kedah dan Pahang mungkin akan kekal dalam top 6 mungkin. Itu ramalan aku lah. Okey, ramalan top 4. Aku tak rasa ada top 4. Aku boleh bagi 2 tim je untuk tempat kedua. Aku rasa aku setuju dengan Izzy. Mungkin aku pergi ke Kedah lah, ke utara lah. Masa macam season lepas juga, aku rasa Aidil Syarin antara punca sebab dia peka dengan taktikal. Dia cuba dengan taktikal lepas last match hari tu, tapi tambahkan hasil, tapi tak menunjukkan sebab lawan JDT pun. Lagipun aku rasa gandingan Kepa dengan Cece itu akan menjadi satu import lagi lah. So aku rasa Kedah akan mungkin tempat kedua. Lepas tu chemistry pasukan diorang ni pun
itu pun memainkan peranan juga untuk Noran. Masalah dia dekat goalkeeper je. Goalkeeper ke first keeper, second keeper, third keeper dia ada problem. Itu je lah yang mungkin akan menjadi perbezaan untuk orang tempat kedua dan ketiga lah. Tapi aku menjagakan Kedah boleh retain nombor 2. Nombor 3 TFC Terengganu. Nafizi Ball. Ni yang Jufri sebut tadi tu. Sebab itu pun penting juga tu. Lepas tu antara player lain yang menjadi tumpuan macam Makan Konate. Kalau ikut aku dia dah 3 assist dan 2 perlawanan. Tadi aku rasa pun dia yang second goal pun dia assist lagi, tak salah aku. So dah 4 assist saja. Jadi lepas tu yang paling menjadi mustahak sekarang ialah player muda ni diorang dahagakan kemenangan. Dahagakan untuk membuktikan yang diorang ni antara pencabar kepada pemain senior seperti Selangor tu. Hancit. Macam tim Hobart pun tak boleh jaga tu. Jadi aku rasa itu pun akan menjadi punca jugalah diorang menduduki tempat ketiga. Keempat ni aku nak sebut Selangor tapi 2 game tengok tak meyakinkan langsung lah. Aku nak sebut Seripang pun rasa macam sebab diorang ada coach baru. Jadi tapi kalau mengikutkan firasat kata-kata daripada penyokong Tega Pahang, menurut diorang tak ada risau apa, mungkin boleh top 4. So aku rasa tempat keempat ni antara Selangor ataupun Seri Pahang lah, antara dua. Tapi aku pilih satu. Kalau pilih satu aku rasa mungkin KL lah kot. Ikut Z lah. Okay, Juf, top 4. Top 4. Okey, nombor 1 akan dipisahkan dengan jurang jaringan gol saja antara Johor Darul Takzim dengan Terengganu lah. Jadi nombor 1 adalah Terengganu. Okey, JDT nombor 2 aku bagi kelainan sikit, jangan kecam Okey. So kenapa Terengganu adalah antara cabaran terhebat? Sebab macam aku cakap Terengganu tahun ni season ni lebih matang. Nafuzi Zain dapat player yang penting klub tu sendiri support apa decision making yang dia nak, filosofi yang dia nak bawa. Kali ni lebih mantap. Orang kata import yang dibeli oleh Nafuzi Zain yang dipilih Makan Konate ni telah memberi impact straight away daripada first game kata Amir. Mungkin friendly aku terlepas, mungkin friendly juga, tapi memang untuk import yang 2021 yang direct impact definitely Makan Konate lah. Jarang-jarang sekali sebab dia main nombor 10 bukan top striker, dia main belakang striker. So Nafuzi Zain bagi aku dia dah buat homework dia tahu player apa yang dia nak. So dulu pun kita terkejut kenapa jual Litak kan. I mean itulah dia untuk Terengganu. So aku rasa Terengganu akan lebih baik dengan saingan mungkin challenge Terengganu kat sini bila adanya Piala Asia tu lah. Nanti kan kita akan tengok macam mana dia punya perkembangan Terengganu, tapi aku rasa Terengganu ada satu adunan yang mantap lah untuk bersaing macam aku cakap untuk tangga nombor 1 atau nombor 2. Tempat ketiga aku rasa masih akan kekal oleh pasukan Kedah Darul Aman FC lah kan. Kedah FC kenapa? Sebab macam aku cakap dengan barisan pemain yang ada, macam aku setuju dengan Amir, mungkin akan ada sikit sebanyak masalah di penjaga gol kita tengok daripada first game tu, tapi mungkinlah ada budak muda ke apa yang menggantikan tu nanti. Tapi aku rasa Kedah akan dekat nombor 3 lah. Always this Kedah tu mesti akan ada lah selalunya. Kalau macam mana dia rumit pun, dia ada masalah gaji ke, dia ada masalah apa, dia selalu akan ada kat dalam top 4 ni. Nombor 4 aku rasa in long term tak di-deny sebab good preparation by pasukan Selangor. Aku rasa Selangor akan menduduki tangga keempat lah musim ini. Lebih baik daripada tahun lepas. Untuk aku JDT nombor 1, nombor 2 Terengganu, nombor 3 Kedah dan nombor 4 Selangor. So lebih kurang Juf, cuma aku tukar 1 dengan 2 lah. Aku nak baca statistik sikit. Selangor kali terakhir juara Liga 2010. Selangor 6 kali juara Liga Utama Malaysia. Terengganu tidak pernah menjuarai Liga Utama Malaysia. Kedah kali terakhir juara Liga 2007-2008 dan 3 kali juara Liga Malaysia. Okey, kalau kita nak cakap part pasukan yang tadi kita dah cakap tu, aku boleh katakan kalau korang nak buat prediction, korang boleh tengoklah dari segi pemain, dari segi pengurusan, dari segi kejulatihan, cara main macam Nafuzi Ball lah, cara ideal punya pasukan Kedah main macam mana, pasukan Selangor main macam mana, pasukan JDT main. Dari segi permainan, intensity, tactical, kalau kau tengok game Terengganu pace agak tinggi. Sama juga macam JDT, intensity boleh kata tinggi lah.
kan, berbanding dengan pasukan-pasukan lain setakat ini. Pemain terbaik musim 2021. Easy. MVP. Tak lain tak bukan Safawi Rashid. Okey, Amir? Pemain JDT tapi tak tahu mana satu lah. Mungkin Sumari boleh tak? Sumari. Sumari. Mari. Okey lah, serius lah. Pawi lah siapa pergi tu. Juf? Aku turut bersama rakan-rakan yang lain tetap pilih Pawi. Cuma kenapa aku nak tambah Pawi? Kenapa Pawi? Sebab aku rasa untuk tahun ni ini adalah season dia. Seperti kita tahu sebab Johor Darul Takzim ni selalunya dia punya kekuatan ni pada selalunya top striker dia lah, which is bila tiadanya Carlos Diogo, aku rasa tempat diambil oleh Fernando Rodriguez betul bukan tak cakap dia tak bagus, walaupun aku rasa game di lawan Penang pun dia score untuk second goal, tapi aku rasa kelebihan ini akan diberikan kepada Pawi. Bola ataupun main striker ataupun main attacking force untuk pasukan Johor kali ini adalah Pawi. So quality Pawi, aku rasa Golden Boot pun dia sauk sekali. So kalau Golden Boot dia dah sauk, aku tak terkejut lah dia jadi most valuable player for Malaysia untuk Liga Super tahun ni. Yep. Okey, aku tambah sikit. Fernando Rodriguez ni aku rasa akan digantikan juga dengan Bergson, pasukan pemain yang baru sampai, tak habis lagi kuarantin. So aku pun sama juga pilih Pawi berdasarkan rekod-rekod yang lepas. Dan kalau aku tengok first game lawan Kedah tu, aku nampak Pawi seorang je dah boleh kucar-kacirkan pertahanan Kedah pada masa tu. Aku tak tengok lagi second game ni macam mana, tapi aku rasa Pawi akan menjadi pemain terbaik sekali lagi lah. Pemain import terbaik musim 2021, Wizi. Aku sebenarnya lebih favor kepada pemain import dalam pasukan JDT. So antara pemain import JDT yang aku minat adalah Velasquez. So aku menyangkakan untuk kategori pemain import terbaik akan dapat kepada Velasquez. Kalau tengok personally lah, kalau orang tanya aku, Zee macam mana nak kalahkan JDT? Contoh begitu aku cakap jaga dua orang ni je. Velasquez, Cabrera. Bagi aku ini adalah dua enjin yang penggerak bagi pasukan JDT in terms of attacking. Bagi aku dua orang ini sangat special lah untuk pasukan JDT, sebab dengan dua orang ni kalau kau tengok contoh macam Velasquez, ini previous game memang untuk game Piala Sumbangsi JDT menentang Kedah, yang aku nampak Velasquez tu dia boleh gelik-gelik je depan Rabi Ataya tu. So bagi aku itu satu contoh lah yang aku nampak. So bagi aku sebab tu aku kata diorang ni adalah enjin penggerak bagi pasukan JDT in terms of attacking. So Velasquez adalah pilihan aku. Amir? Makan Konate. So TFC akan menjadi pencabar yang dekat. TFC dan Kedah akan menjadi pencabar yang dekat untuk JDT. Tapi akan cocok yang itu build up daripada dengan Makan Konate. Dan Fusy Ball ni di build up dengan Makan Konate. Jadi kau boleh tengok macam mana gerakan counter yang bagi aku very precise, cepat ke depan. Aku rasa itu boleh antara macam yang macam Juf cakap itu mungkin akan menjadi ada perbezaan dia lah untuk kalau kau berdepan dengan big team macam JDT. Kalau kau boleh makan JDT, anda bagi saingan dengan JDT, tim lain probability kau untuk main lagi tinggi lah. Jadi aku rasa Makan Konate akan berikan satu impak yang besar lah. Jufri? Aku seperti Amir tak perlu panjang sebab tadi aku pun dah explain pasal Makan Konate. Aku rasa Makan Konate adalah pemain import paling bernilai lah untuk tahun ni. Okay, untuk aku pula, aku nak orang kata kalau main FPL ni differential lah, differential sikit lah. Aku pilih JDT juga, tapi aku pilih penyerang yang baru tu, Bergson. Aku tak tahu lah apa dia okey ke tak okey, aku pilih dia dulu. Sebab dia mempunyai... Dia tak... Apa? Dia tak main lagi, Min. Kau dah ramal dia. Kita main import bernilai kita ramal terus. Tahu cakap differential tu. Okey, penjaga gol terbaik 2021. Easy. Okey, untuk aku penjaga gol terbaik Farizal Malias. Sorry to say Farizal Malias dengan barisan pertahanan JDT yang
bagi aku sangat solid. Aku menyangkakan Farizal Malias akan menjaga gawang gol itu dengan sangat cemerlang lah. Kan? Kita tengok defense yang ada memang main Harimau Malaya kan. Corbin Ong ada, and then Matt Davis, and bagi aku line up pertahanan JDT itu sangat solid dan dia akan membantu Farizal beraksi dengan cemerlang. Okey, Amir? Aku rasa Khairul Azhan. Hai. Walaupun punya kutuk Selangor lepas tu Khairul Azhan. sebab apa? Sebab apa aku cakap? Sebab kalau tak tadi, Selangor dah kalah 3-4 gol lah. Kalau dia tidak disebabkan oleh Khairul Azhan. Itu saja. Sebab dia, walaupun dia bermain dengan macam kartun, macam tim Hobart tu, tapi dia berjaya menyelamatkan beberapa keadaan. Dia terpaksa kawal situation tu. Tapi sebab aku tak pernah favor Farizal Malias. Sebab hari tu lawan Kedah pun dia dah dia bola lambung dia memang out. Dia positioning dia memang out. Banyak kali aku cakap aku tak pernah suka pun Farizal Malias ni. Aku cakap Khairul Azhan sebab he's a good stopper. Dia seorang penjaga gol yang good stopper. Mungkin ball distribution dia kurang. Mungkin dia traditional goalkeeper, tapi untuk penjaga gol, aku rasa dia akan menjadi key player untuk Selangor dalam menyelamatkan daripada lebih banyak bolos. Walaupun kalah tapi lebih banyak bolos, untuk kurangkan kebolosan tu, kau kena ada Khairul Azhan. Jufri? Okay, aku aku nak mengaku lah kali ni soalan ni aku tembak lah. Aku agak-agak. So jawapan aku, aku penjaga gol aku rasa yang terbaik untuk 2021 ni adalah Dominic Pichak. Kenapa Dominic Pichak? Sebab dia orang beli import lah. Kenapa dia kena beli import keeper? Tak, sebab based on Dominic Pichak ni sendiri, dia adalah produk daripada Croatia, klub Gulgrasi Dinamo Zagreb. Berketinggian 195 liter. Must be ada sebab yang sangat kuat, macam aku cakap, UiTM FC membeli player import untuk menjadikan penjaga gol. Jadi macam bila soalan kau ni aku tak terkejut lah kalau dia menjadi antara penjaga gol terbaik untuk Liga Super tahun ni. Okey, kalau kita cakap pasal pemain import, aku rasa KL pun pakai pemain import kan, penjaga gol kan, Filipina tak salah aku Ya. Tapi pilihan aku, walaupun aku pening sikit sebab kalau dari segi individu, aku rasa Khairul Azhan adalah seorang penjaga gol yang baik. Tapi dengan defend yang ada, automatik sepatutnya Farizal Malias yang akan menang title tu. Tapi aku nak differential sekali lagi, aku nak go dengan penjaga gol Terengganu. Yang tinggi lampai tu, Rahadilzli. Aku nak sebut nama dia pun susah. Tapi penjaga gol Terengganu yang tinggi tu, 19 tahun. Dia lompat daripada pasukan belia, tak pergi pun pasukan presiden, tak pergi pun ke TFC 2, masuk terus ke pasukan utama. So, itu pilihan akulah penjaga gol terbaik. Okey, pemain pertahanan terbaik musim 2021. Corbin Ong pilihan aku. Boleh wingback boleh kan? Corbin Ong. Boleh. Corbin Ong. Kau nak ambil Azrif Nasruhab pun boleh. Main bola lagi ke dia? Aku tak nampak lah dia. Dah lama tak nampak Azrif tu kan. So aku kekal dengan aku punya ramalan, Corbin Ong pertahanan terbaik. Okay, Amir? Ideal lah, siapa lagi? Mesti ideal. Dia akan tim juara. Mestilah dia. Siapa lagi? Juf? Sama Amir juga, Adi Zafwan. Sebab kenapa untuk tahun ni aku rasa ini adalah dia berusia 34 tahun, adalah mungkin nak cakap kira kemuncak pun dah bukan, tapi dah memang tempoh matang. Orang kata ala-ala Syukur Adan lah, player yang paling pengalaman, player paling otai kat dalam padang. Walaupun untuk pasukan JDT ada Natso Insa yang lebih tua sikit, aku tak salah aku. Tapi ideal memang apa experience dia ada sepanjang bersama skuad kebangsaan ataupun dia berada di mana-mana dalam kerjaya dia, ini adalah kemuncak. Sebab dan dia pun dah, aku rasa 2 game memang dia start steadily memang. So he's gonna be the ni lah, sekali lagi sebab tahun lepas memang dia sekali lagi aku rasa dia akan merangkul ni lah pemain pertahanan terbaik. Aku kalau kena pilih partner ideal lah kalau dia boleh fit Mauricio tu, pemain import pertahanan pasukan JDT. Okey, kita teruskan pemain tengah terbaik musim 2021. Easy. Pemain tengah terbaik Okey, pemain tengah terbaik ni aku import boleh Min Boleh, tak ada masalah.
makan Konate. Ini sebab pilihan ni dibuat atas penilaian perlawanan tadi Selangor menentang Terengganu. Kan boleh nampak makan Konate tu memang playmaker yang cantik lah untuk pasukan Terengganu. Kena dengan Nafuzi Ball dia punya filosofi. So aku memilih makan Konate. Memang makan lah tadi Okay, Sama. Aku rasa sebab jadi aku cakap import terbaik pun makan Konate takkan nak tukar pula. Dan jadi kelakar pula. Jadi memang itulah dia. Okay, Kita makan Konate. Jufri? Pemain kalau tadi macam aku dah bagi makan Konate, tapi mungkin aku pun nak differential sikit lah. So aku rasa untuk tahun ni pemain midfield terbaik kita bagi kepada Oliver Buff lah. Walaupun untuk perlawanan kedua ni dia kurang. Amir, kau jangan gelak, Amir. Benda ni semua rekod. Nanti Amin akan bawa ujung ni. Kita tengok siapa gelakkan siapa. So aku rasa Oliver Buff ni secara individu, secara teknikal dia adalah player yang sangat baik. Kita tahu dia pernah main La Liga. Jadi untuk perlawanan kedua tadi kita nampak keluarnya Hadim Sa'ari ni dan sebagainya kuranglah. Tapi aku rasa dia akan memberi impact untuk pasukan Selangor yang sangat kuat. Pengaruh dia tu dalam movement ataupun percaturan Kaizen Nigel tu sangat kuat. Jadi kalau menjadi dia akan menjadi pemain midfield terbaik untuk Liga Super 2021. Okey, untuk aku antara Safawi dan Cabrera, tapi mungkin Safawi akan merangkul pemain tengah terbaik musim 2021. Penyerang terbaik musim 2021, Izzy. Penyerang terbaik Okey, penyerang terbaik aku actually nak pilih lah JDT juga sebenarnya penyerang terbaik, tapi untuk dua perlawanan yang pertama ni lepas tengok-tengok nampak kurang menyelah striker JDT, tapi lebih di bahagian midfield yang menyelah. Penyerang terbaik susah sebenarnya aku nak pilih ni pasal previous game semua banyak midfield yang score. Jangan berdasarkan previous game. Kita berdasarkan tak. ramalan kita, Ya, betul-betul. But still lah aku kena consider juga previous game tu sebagai aku punya input ramalan aku. Bergson tu lah mungkin, Bin. Kan kita try lah tekan Bergson tu untuk jadi penyerang terbaik kan. Orang kata differential lah kan. So kita tak tengok lagi macam Amin pun tak tengok. Actually semua orang tak tengok lagi ni. So tak apa, kita letak dulu Bergson tu kan. Sebab kalau tengok history striker pasukan JDT jarang mengecewakan. Aku rasa tak mengecewakan lah kan. So aku rasa taruhan JDT kali ni untuk membeli ataupun sign Bergson tu aku rasa ada mirip-mirip previous punya good striker JDT lah, Bergson. Okey, Amir? Kepa Sherman. Aku rasa Kepa Sherman akan last season pun dia game sikit, tapi aku rasa dia antara key player dan antara striker yang dah biasalah lawan defender Malaysia ni. Dia tahulah celah mana, blind spot mana nak pergi kan. So defender Malaysia ni pun paling kuat pun kat JDT je. Lain tak ada sangat lah, macam tadi Nasib Basharuddin pun dah off season dah. Jadi aku rasa Kepa Sherman je lah. Kau nak juga Nasib Basharuddin. Nasib Basharuddin tu tak main pun penyerang. Okay, Juf. Aku buat kelainan sikit lah. Aku rasa sebab aku tengok Penang punya 2 game. Jadi aku rasa penyerang dia tu aku tak ingat nama penuh dia dah, tapi Casagrande ni dia adalah bekas penjaring terbanyak untuk Liga Premier tahun 2020 tahun lepas. Dia lah pembawa pasukan Penang untuk promoted dan juara Liga Premier. So aku rasa dia akan menjadi penyerang terbaik Liga Super. Okey, tadi aku dah cakap pemain import terbaik is Bergson. Takkan aku nak cakap orang lain. So aku kena cakap Bergson lah. Tapi dalam hati aku kalau bukan Bergson, kemungkinan penyerang import Terengganu kalau dia fit, David Da Silva tu kemungkinan. So tapi pilihan utama Bergson lah. Tapi ni memang betul-betul gamble lah. Tak pernah tengok main, takut hancai lagi yang. Kan? So kita tengoklah macam mana. Tak apa Min. Kita biasa kalau bagus kita cakap bagus. Kalau hancai kita kutuklah cakap hancai. Itu je. Tapi setakat ni kita ramalkan dia baguslah kan. Okey, pemain muda harapan musim 2021, Izzy. Okey, untuk aku memilih Zikri daripada pasukan Selangor.
setakat ni based on last season good perform. Di season pun setakat ni tak mengecewakan lagi. So Zikri adalah taruhan aku untuk pemain muda terbaik. Okey, Meh? Kalau macam Pawi tu 23-24 tu kena muda lagi kan? Tak boleh. Pawi dah tak boleh tu. Bawah 23. Bawah 23 aku rasa mungkin datang daripada JDT. Aku rasa Arif Aiman tu lah. Sama ada Arif Aiman ataupun Ramadan Safirullah. Antara dua tu. Walaupun tak main tapi itulah harapan dia. Okey. Antara dua tu lah. Okey, Jufri, kalau kena pilih siapa, Matt? Sorry. Kalau kena pilih siapa dulu? Mungkin Ramadan kot. Okey, Jufri? Okay, of course aku bersama Amir lagi sekali di mana aku akan pilih Ramadan Saifullah. Ramadan Saifullah macam untuk tahun ni daripada dua perlawanan JDT, aku rasa untuk game pertama tu aku tak ingat dia masuk minit ke berapa, tapi kalau yang seingat aku involvement dia adalah kau tengok gol kedua tu ketenangan dia juga. Naksu Insaf punya gol tu tak salah aku kalau kawan-kawan semua ingat, aku rasa tak salah aku dia yang assist. So dan cara permainan dia untuk dikatakan pemain muda tak salah aku dia apa 18-19 cukup matanglah permainan dia. Aku rasa dia bersahaja. Aku sebenarnya nak pilih Nick Akif dari Terengganu, tetapi Nick Akif dah dua game tak main. First game masuk sebagai pemain simpanan. And dengar cerita apa yang aku baca report, masa dia masuk tu dia ubah game masa lawan UiTM tak salah aku. Tapi aku tak pasti kenapa dia tak main second game dia kan. So aku pilih Arif Aiman berbanding Ramadan. Arif Aiman 18 tahun, main sayap, 5 perlawanan 1 gol. Macam tadi Amir cakap, Ramadan tadi dia 20 tahun, 7 perlawanan 4 gol 1 assist. Ni musim lepas lah Untuk Zikri pilihan Izzy tadi 18 tahun, back kiri, pun ada 2-3 appearance lah ataupun penampilan musim lepas. Okey, penjaring terbanyak Liga Super 2021. Kita laju sikit sebab kita dah nak ambil masa. Okay, Safawi Rashid. Untuk aku. Amir? Kepas Sherman untuk aku. Kepas Sherman. Jufri? Safawi Rashid. Safawi Rashid Okey, aku rasa Syarif Fikri. Okey, pengurus terbaik. Easy. Benjamin Mora. Okey, Amir. Sama lah, mesti habis Jamil Mora. Siapa lagi? Jufri? Sama lah. Tak adalah. Benjamin Mora lah. Of course, definitely. Dia tapi season ni lain macam dia ada board dia semua. Aku tengok dia dengan dia punya passion tu lain macam tu dia dah makin smart lah Mr. Benjamin Mora ni. Handsome. Gaji dia naik. Gaji dia naik je. Gaji dia naik. Ya ke? Rambut pun sisir rapi semua, memang karakter dia lain macam Okey, aku pun pilih Benjamin Mora lah. Kalau bukan Benjamin Mora, kemungkinan besar Nafuzi Zain. Okey, pasukan yang bakal beri kejutan. Pasukan yang bakal beri kejutan bagi aku adalah KL. Di season aku excited gila nak tengok KL. Aku tak tahu kenapa tapi KL lah pilihan aku. Amir? Aku rasa Juf akan setuju dengan aku, Penang. Aku pilih Penang sebab Penang diorang diorang berpromoted tapi promoted dengan tak silap aku diorang beza dekat 5 ke 6 point untuk juara, jadi juara liga. And then dengan top scorer yang ada dalam pasukan dia, itu akan menjadikan differential. Mungkin dia pun akan jadi antara among top 3 top scorer. Muhammad Evergrande tadi tu. Casagrande. Casagrande ya. Okey, Jufri? Amir macam nak sebut Ariana Grande. Itulah sebenarnya. Betul. Aduh. Sial Amir. Pasal Casagrande lah. Okey, Jufri? Apa Min? Pasukan surprise aku adalah Penang. Sebab apa? Sebab memang dia dah surprise aku tadi. Second game dia surprisekan kita dengan cara permainan dia, cara dia press yang macam kita baru berbual tadi. Secara 80 minit JDT dikekang oleh pasukan Penang ni di home ground. Jadi aku rasa dia akan mengejutkan gegasi-gegasi lain juga lepas ni. Aku juga pilih Pulau Pinang sebab aku rasa dia ada jurulatih baru daripada Czech Republic. Mungkin dia orang ada filosofi yang baru, taktikal yang baru.
juga penyandang juara Liga Perdana musim lepas, dan aku rasa pemain import dia rata-rata pun agak, orang kata tak adalah bagus gila tapi boleh diharapkan lah. So aku rasa itu sahaja masa yang kita ada untuk kali ini, dan prediction ramalan kita. Ramalan ni akan dibawa nanti di hujung musim dan kita tengoklah siapa yang kena, siapa yang tak kena. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.